Thousand ringgit okey lah. Vivo okey. Tertekan pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat mendengar saya punya live malam ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya pada malam ini. Mohon maaf kerana tadi saya nak tekan benda lain, tiba-tiba tertekan live terus. Sepatutnya tak ada live dulu kan. Jadi malam ini seperti biasa, kalau kita sambil-sambil kita berlive ni, kami mohon kepada rakan-rakan lah supaya kita biasalah kan, saya dapat share video saya ini supaya dapat kita sebar luaskan kepada rakan-rakan kita yang ada menonton bersama dengan kita. Terima kasih yang bersama dengan saya pada malam ini. Saya tak sempat nak tengok komen ni. LTL, lawan tetap lawan, terima kasih. Reformasi daripada Penang, kita daripada Penang, daripada Brunei, dari Sabah, dari Pandan Indah, dari Dubai. Dubai tetap malam terima kasih. Taiping, Saudara Ramesh Raju. Oh, lama tak jumpa Ramesh. Salam Reformasi Muhammad Ridwan dari Selangor. Rawang clear. Terima kasih yang berada dengan kita bersama, yang berada di Rawang sekarang. Rawang. Jadi kita mohon kepada rakan-rakan supaya kalau boleh kita bersama ni kita share. Malam ni ada beberapa topik yang kita akan bawakan insya-Allah. So suara Kuantan daripada Kuantan, suara macam mana? Suara okey ke? Pertama kita akan bercerita sedikit bahawa ada sekarang ini satu rahsia yang akan melibatkan Azmin dan juga beberapa konco-konco dan kartel-kartel. Tetapi malam ni kita bagi hint je lah, bagi bayangan gurauan je. Kan? Di mana benda ini boleh menyebabkan Azmin jatuh ke dalam. Kan? Jadi kadang-kadang dalam hidup ni kalau kita dah tak ada benda, kita tak ada benda nak risaukan. If you got nothing to lose. Itu je. And you got nothing to lose. So ada benda-benda insya-Allah yang kita akan bagi tahu. Cuma dokumen apa semua tu, itu kita tak reveal hari ni lah kan. Kita nak benda ni kena main, kena pandai. Azmin, kalau tengok video ni Azmin tolong kontak saya nombor telefon saya you tahu kan. Kalau tak tahu tanya dengan Amir. Amir mana? Amir MB Negeri Selangor lah. Dia tahu nombor telefon saya. Kalau Amir tak tahu, minta dia tanya dengan Kartel Sarawak. Kartel Sarawak tahu nombor telefon saya. Jadi terima kasih kepada yang masih lagi komen, yang masih lagi melihat. Suara dibanting okey, suara banting okey. Terima kasih. So saya akan share dahulu sebab tak ada orang nak share saya punya ni. Ada orang share. Terima kasih yang share. Di grup 5. Okey, thank you. 6. Okey, so malam ini mohon rakan-rakan supaya bersama dengan kita. Kalau nak 7 lagu tak ada, sounds okey. Terima kasih. Salam Reformasi. Jasni, terima kasih. Lawan tetap lawan. Saya tak start lagi Saya tujuan sebab saya tak start lagi ni sebab saya nak share dulu dengan rakan-rakan yang ada. Bila kita buat kerja ni seorang-seorang macam itulah. Tak ada siapa nak nolong kita ni jadi alright. Yes. Panas. Kalau nak tahu berita panas, bolehlah kita share pada malam ini insya-Allah. So, boleh ikut saya. The Iswardi Morning Official ada share tuan. Terima kasih Karul Ali. Terima kasih. Saya tak jual barang panas. Kita kasih panas, kita kasih hangat, kita kasih malam ini kehangatan. Penang okey. Terima kasih Rodney Peh. Oh, Rodney Peh ni selalu mesej saya ni. Terima kasih. Ucup Buhari. Bintulu clear. Zef Zafiri. Terima kasih orang Bintulu. LTL. Lawan tetap lawan. Terima kasih. Hashtag. Okey. So kita akan start. Jangan risau. Kita akan start sekejap lagi. Oh, ramai yang bertanya ni. Sabar. Salam 5 besi. Sabar menanti. Salam dari Kajang. Terima kasih.
Salam reformasi. Ada yang kata Iswardi ni live kat kedai mamak, live pakai apa? Earphone. Iyalah. Kita ni tak ada jawatan, kan? Tak ada JLC, tak ada gaji riban-riban, kan? Jadi kita ni setakat orang kata apa, kedai mamak lah kita mampu. Tak adalah hotel 5 bintang kan? Jadi kita di situ je lah. So, yang penting sebenarnya mesej kita sampai. Yang penting tuan-tuan dan puan tolong share saya punya live. Nilai clear, lawan sampai menang insyaAllah. Benci tengok kartel semburit. Kalau benci, dengar sampai habis ni. Share, biar kasih seluruh rakyat jelata ni. Is Sarawak first or Malaysia first? Anwar Yusof. Saya Malaysia first. I'm always Malaysian. Because Sarawak adalah sebahagian daripada Malaysia. So when I say Malaysian, I'm a Malaysian. And termasuklah Sarawak. Saya semua. Kalau orang tanya Iswardi ni telinga ke mata? Saya kata Iswardi adalah tubuh mana? Dalam tubuh badan saya ni ada mata, ada telinga. Itu je lah. Alright, thank you Alif, Syed. Terima kasih. Kelang watching, terima kasih. 2 September 1998, semangat. Kita kembalikan semangat reformasi kita. Kita kembalikan semangat perjuangan kita. Kita akan kembalikan semangat di mana kita membawa apa orang kata semangat juang. Dan kenapa saya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada orang kata, Iswardi ni sebelum bulan Februari tak nampak pun muka dia. Memang saya tak nampak sebab saya bukan pengampu. Saya bukan orang yang pergi rapat dengan YB, berapat dengan menteri-menteri. Saya buat live. Saya debate dengan Idris Buang tahun lepas. YB daripada Sarawak dan saya punya politik, saya kerja dekat Sarawak. Ada orang tanya kenapa saya nampak sebelum ni, saya buat live. Saya buat live dalam bahasa Sarawak. Sebab itu orang Semenanjung tak kenal saya. Tapi bila semburit dah menjatuhkan negara pada tahun lepas Februari, maka saya kembali di persada ini untuk menunjukkan solidariti saya, penentangan saya. Saya ni kalau, itu saya selalu kata dalam live saya, jangan buat Iswardi marah, tu je. Kalau saya dah marah, saya will go all out. Kan, saya buat live dulu saya buat live seminggu sekali. Kan? Sekarang saya buat live every night since bulan Februari. Kecuali bila? Kecuali saya letih. Itu saya tak buat live. Kat mana-mana saja. Kat mana? Dalam kereta, kat mamak, dekat sini, dekat situ. Asalkan ada masa, pukul 10, 10.30, itulah masa live saya. Okey. So, pertama sekali kita akan cerita hangat. Yang cerita Azmin ni saya buat last sekali. Hangat, panas, eksklusif. Itu saya kata, geng-geng semburit Azmin. Kalau jumpa Azmin, sebarkan pada Azmin, minta ada kontak saya. Minta ada kontak saya personally, saya ada semua dokumen-dokumen, saya ada semua bukti-bukti yang ada. Kalau pihak polis dan SPRM nak menghubungi saya pun, dipersilakan, PM je. Tapi bukan sekarang lah, nantilah kan. Dokumen tu kita tak boleh dedahkan dulu. Yang penting saya bagi hint, saya bagi bayangan gurauan kita kata. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita bagi awal sangat ni, dia tak menarik kan. Biar dia menarik sikit. Okey, sebelum tu kita cerita pertama sekali berkenaan dengan datuk 2 orang, 800 juta, bukan 800 ribu tuan-tuan dan puan buat tuntutan palsu 800 juta pendalaman. 2 datuk daripada Sarawak telah membuat 2 tuntutan tuntutan palsu di mana syarikat itu sejak tahun melibatkan beberapa bandar kecil di Sarawak dikenali sebagai projek jiwa murni di bawah kementerian berkenaan dan dianugerahkan kepada syarikat itu sejak tahun 2010 sehingga 2016, iaitu daerah Miri, Kapit, Bekelalan, Limbang dan Belaga. Kementerian di bawah kementerian mana? Di bawah Kementerian Pertahanan pada tahun 2010 sehingga 2016. Siapakah Menteri Pertahanan pada tahun 2010-2016? Pada tahun 2010 dan 2016, siapakah Menteri Pertahanan Malaysia? Yang tu kena check, kena review. Minister of Defence Malaysia, siapakah dia pada tahun 2010, 2016 hingga 2016? Pada waktu itu kita akan dapat lihat bahawa siapakah yang berkuasa pada tahun 2010 sehingga 2016. Sebab pada waktu itu kalau kita tengok 2010, 9 hingga 10, yang menjadi Menteri Pertahanan sehingga 2018, 2016 lah. 2009 hingga 2013, Menteri Pertahanan adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan juga yang pada tahun 2013 hingga 2010, sehingga 2013, maksudnya 2006 sehingga 2010, Menteri Pertahanan adalah Zahid Hamidi. 800 juta tuntutan palsu daripada 2 datuk, kes itu naik sekarang dalam SPRM. So sekarang ni kelulusan bagaimana boleh lepas 800 juta tuntutan palsu Zahid? Apa tujuan kes itu keluar sekarang?
nak bagi tahu apa yang Muhyiddin nak sampaikan kepada anda daripada segi technical informasi sekarang ini. Apa yang agaknya yang hendak dikeluarkan sekarang. Ada yang kata kena pakai clip mic bang. Betul, saya boleh beli clip mic, tapi saya bawa clip mic dalam poket saya dia dah macam-macam dah. Kan? So saya bawa ni senang. Saya boleh telefon, saya boleh call, saya boleh ni, saya boleh dengar earphone, so senang. Memang agak clear, saya tahu, saya faham. Tapi kalau saya bawa benda ni, beg saya ni penuh dengan barang-barang. So tak payahlah. Tak apa, terima kasih kepada Desmond yang mencadangkan. Thank you. So, kenapa keluar kes itu bernilai 800 juta daripada Kementerian Pertahanan untuk tuntutan palsu? Kes ini berlaku dalam sekitar 2010, bukan 2006, 2010 hingga 2016. 2010, menteri pada waktu itu adalah Zahid Hamidi, sehingga 2016 adalah Hishamuddin Tun Hussein On. Hishamuddin Tun Hussein On. So adakah akan terpalit juga menteri-menteri ini dengan tuntutan palsu bernilai 800 juta tersebut? Kita tengok permainan Muhyiddin seterusnya. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Dalam politik ini, kalau dia tembak satu, jangan kita dengar bunyi dentuman tu. Kita tengok sasaran dia. Bunyi itu kita jangan tengok. Kita tengok kat mana peluru tu kena. Sebab ramai orang terkesima dengan bunyi dia, tapi orang tak kaji kat mana peluru tu pergi. Dan daripada bunyi itu kita boleh tahu siapa yang menembak. Kenapa dia menembak? Siapa sebenarnya sasaran utama dia? Kita kena faham benda-benda ni dalam permainan politik ada tersurat, ada tersirat. Kita semua boleh membaca yang tersurat, tapi tidak ramai boleh membaca yang tersirat. Saya membawakan yang tersirat, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Dun Johor dalam keadaan terumbang-ambing, 28 hang government sekarang ini. Disebabkan Dun Johor akan tumbang, dan PRN akan berlaku di Johor, kemungkinan PRU akan berlaku juga di dalam negara kita. Kenapa kes ini keluar sekarang, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena faham. PN, Perikatan Nasional sekarang ini dalam keadaan survival mode. Mereka perlu menang. Dan untuk menang, mereka tahu mereka tak boleh guna logo Bersatu. Mereka kena guna logo Barisan Nasional. Siapa Koman Barisan Nasional? UMNO. Siapa Presiden UMNO dan Barisan Nasional? Zahid Hamidi. Kes ini berlaku pada bila? 2010, 2016. Siapa Menteri Pertahanan 2010? Zahid Hamidi. Nampak dia punya tersirat dia? Nampak dia punya negotiation dia? Nampak dia punya cerita dan salu galur dia? Hari ini kita tengok. Bak kata cerita Piramli, cerita penyambung tarbus. Mari kita tengok siapa yang kena. Jangan kita tak faham. Dia ada benda yang kita kena sekarang ini. Ada benda nak dikenakan, ada orang nak dikenakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan politik kita sekarang ini, kita kena pandai membaca in between lines. Kita kena tahu baca in between lines. 2 orang datuk. Saya dah dapat berita ni 2-3 hari lepas. Kita tahu berita ni tersebar 2-3 hari lepas. Tetapi tersebar berita ni 2-3 hari lepas, belumlah mencernakan keadaan sebenar 2-3 hari lepas, sehinggalah saya mendapat informasi-informasi tertentu. Saya pelik, kenapa tiba-tiba berita ini keluar dalam keadaan sekarang? Saya pelik mengapa dia keluar sekarang. Dan bila saya tengok, saya kaji, saya ulas, saya baca, saya tengok sekeliling dan saya realise satu perkara. Johor dalam keadaan tumbang. Bila Johor dalam keadaan tumbang sekarang ini, pembahagian, seperti saya kata, kekuatan Mukris itu di Kedah. Tumbangnya Kedah bermaksud tumbang kekuatan Mukris. Kekuatan Muhyiddin Yassin di Johor. Tumbang Johor, tumbang kekuatan Muhyiddin Yassin. Betul, dalam Merdeka Center punya research baru-baru ini, dia kata bahawa image Perdana Menteri Muhyiddin Yassin getting a thumbs up, a positive review ambang rakyat. Itu image Muhyiddin Yassin, bukan image Bersatu. Dia sebut image Perikatan Nasional. Betul, image Perikatan Nasional di kalangan sampel yang ada. Sampel yang ada itu tak besar. Kita kena ingat dalam keadaan sekarang ini, kita kena faham bahawa yang penting adalah bagaimana hendak Muhyiddin Yassin sekarang ini hendak cuba mengekalkan kuasa. Tadi saya dapat satu mesej bukan dalam inbox, dalam saya punya komen. Ada seorang tu daripada Simpang Renggam, nama Asrul, kata nak pijak-pijak, nak pergi belasah saya. Saya tengah minta dia punya alamat dia. Sekejap lagi saya akan viralkan alamat dia. Dia kata dia duduk Simpang Renggam. Saya harapkan dia bagi alamat yang betul lah. Takut nanti ada orang serang rumah yang salah. Saya bukan minta tuan-tuan pergi serang rumah dia. Jangan.
Saya cuma nak tunjukkan, inilah dia kata apa, bila saya dedahkan Rosmah Mansur ada bagi 100,000 setiap bulan untuk cyber trooper, dia marah. Dia kata, mana ada cyber trooper dapat 100,000? Aku cyber trooper Ori Barisan Nasional tak dapat 100,000. Sebab aku kata engkau cyber trooper yang bodoh. Orang lain dapat ribu-ribu. Engkau tak dapat duit sebab engkau bodoh. Kan? Cyber trooper UMNO mana ada yang bijak. Papa Gomo tu dapat kerja kat KDN, bangang. Engkau punya bangang tersampaikan duit, engkau tak dapat. Aku jarang marah mencarut. Tapi malam ni aku nak marah juga. Kan? Sebab apa? Kau bodoh sangat. Berjuang tapi kau tak dapat duit. Minta lah dengan Rosmah, minta dengan Najib. Dia orang bagi 100,000 tiap bulan. Papa Gomo, kau tak tahu. Paling kurang berapa ribu dia akan dapat? Paling kurang. Sekarang dia dapat jawatan dalam KDN, dia dah senyap, tak berbunyi. Yang lain lah duk bising menyalak sekarang ni minta jawatan. Tak ada siapa nak bagi jawatan kan? Kita tengok nanti. Ada yang marah? Marahlah, kita kata. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kes yang sedang berlaku sekarang ini. Kenapa kes ini keluar sekarang ini, kita kena faham. Permainan-permainan ini adalah untuk meletakkan fail di atas meja Zahid Hamidi. Sekarang ni fail ni dah ada, nama engkau disebut. Mustahil 800 juta tuntutan 2010-2016. Menteri Pertahanan tak tahu. Zahid Hamidi dan Hishamuddin Tun Hussein On tak tahu. Mustahil. Ini bukan 800,000. 800,000 pun menteri tahu. Ini 800 juta tuntutan palsu. Sekarang ini baru direvealkan. Bukan zaman Pakatan Harapan, zaman Perikatan Nasional. Ya, zaman Pakatan Harapan dia punya investigation. Sekarang ini sudah mula keluar. Sudah mula masuk. Kenapa ramai pula tengok malam ni? Sebab panas Biasa malam tadi 3,000 je, ni sampai 5,000 ni. Tak apa, kita cerita. So sekarang ni, kita tengok situasi. Apa yang berlaku. Sabah. Ni saya nak marah ni. Malam tadi saya dah marah, malam ni saya marah lagi. Saya marah apa? Saya kata, malam tadi semalam keadilan telah mengumumkan bahawa pertandingan 14 kerusi akan berlaku di Sabah. Ni cerita Zahid Hamidi dah habis dah faham Dah faham cerita tu Dah faham situasi, dah faham senario tu kenapa kes SPRM 2 datuk di Kuching di Sarawak itu berlaku. Sarawak juga. Kan? Sarawak juga yang songlap duit, UMNO juga. Lepas ni saya cerita pula. Kenapa dalam PKR pun ada yang songlap duit. Dan kenapa kami lawan orang yang songlap duit tu daripada dulu sampai dia lompat parti sekarang. Sebab itu saya kata ada kartel masih tinggal di dalam PKR ni sebab dia nak menyedut saki baki duit yang ada. Sebab tu saya lawan tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan lawan PKR, kita lawan ni. Orang dalam yang jadi racun, yang jadi orang kata berlintah. Jadi parasit yang merosakkan nama reformasi. Jual reformasi untuk apa? Nak dapat duit. Nak dapat harta, nak dapat kuasa. Demi apa? Demi poket. Gaji 1 juta sebulan tak cukup. Itu saya kata kalau tamak manusia ni. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita orang yang qanaah ni maksudnya dia rasa cukup. Ni, kacang kuda sepinggan ni dia makan alhamdulillah, minum air secawan alhamdulillah. Tapi orang yang tamak tuan-tuan dan puan-puan saya sebut, 7 bumi pun tak akan dapat mengenyangkan dia, 7 lautan pun tak akan dapat menghilangkan haus dia. Kerana apa? Nafsu manusia ni adalah satu benda yang tidak akan dapat terpuas. Dan tidak akan dapat terpuas. Sebab itu dalam sejarah dia kata, kalau manusia dia boleh meminta apa-apa saja, dia akan minta jadi Tuhan. Dia akan minta jadi Tuhan. Sebab nafsu manusia ni tidak akan dapat terpuas. Tapi inilah yang sekarang ini bermain. Okey, itu cerita last sekali. Saya cerita letak hangat belakang sekali. Cerita yang pertama ni, kita cerita Sabah ni. 14 kerusi kita sebut dah semalam bahawa 14 kerusi akan dipertandingkan di Sabah. Kenapa kita kata 14 kerusi dipertandingkan di Sabah? Keadilan sebelum ini tahun 2018. Hari itu hanya mempertandingkan 8 kerusi parlimen, 6 kerusi DUN. Kita menang 3 parlimen, 3 ke 4 parlimen, 2 DUN. Sedangkan masa itu kerusi DUN ada 60. Kita kompromi sebab masa tu PRU seluruh Malaysia. Kita kompromi dengan warisan. Sebab kita masa tu membina rakan-rakan. Walaupun kita tahu warisan ni, Syafiq Abdal ni kawan dengan Tun Mahathir, tak apa. Sebab kita kawan Tun Mahathir, kita tahu kawan dengan Syafiq Abdal, kita kawan. #setikawan masa tu, tak apa. Bila masuk PRN yang baru ini, daripada 60 kerusi, dah dinaikkan 73, ada tambah 13. Bila dah tambah 13, takkanlah 8 juga.
Parti Keadilan Rakyat dah wujud selama 20 tahun. Warisan wujud baru 2018. Daripada segi branding tu dah ada. Sabah mempunyai ahli Parti Keadilan second paling ramai di Malaysia. 170,000 lebih. Second paling ramai lepas Selangor. Takkanlah itu boleh dapat 7 kerusi je. Jadi kita dah buat perbincangan, kita dah buat perbincangan semalam 2 hari lepas, kita kata bahawa at least bertandinglah 14 kerusi. Kita bukan minta 41 kerusi. Kita minta 14 kerusi daripada 73. Warisan ambillah 40 kerusi. Yang lain tu di AP7, amanah 1 bagilah. Tak ada masalah. Warisan dapat 40 kerusi. Menang dia pun dia jadi Ketua Menteri Sabah. 14 kerusi je kita minta. Bukan 41 kerusi daripada 73. Daripada 73 kerusi kita minta 14. 6-nya daripada 5-nya daripada kerusi sebelum ini, 2 yang dimenang, kemudian 7 di kawasan yang kita tahu kita mempunyai kekuatan. Kita mempunyai ahli. Kita mempunyai grassroots. Kita tahu kita boleh menang. Akhirnya hari ini diumumkan daripada 14 tu 7 warisan nak letak calon juga. Kita bukannya minta 41 kerusi nak langgar semua, tak. Walaupun kita ada hak, kalau kita nak bercerita tentang hak, kita boleh langgar 40. Macam 2013, PRU 2013. Kita masuk 43 kerusi. Tak ada masalah. Boleh. Menang tak menang lain cerita lah. Kita tengok dalam kekuatan PRN ini. Kekuatan itu ada pada siapa? 170,000 ahli. Siapa boleh menandingi? 170,000 ahli selain daripada UMNO. Saya tak tahu lah UMNO Sabah berapa ahlinya. Siapa boleh menandingi? Saya bagi tahu peluang kemenangan. Saya bagi contoh Klias. Klias ke nama tempat tu? Dekat Beaufort. Kalau sekiranya tak berlaku pertemuan 3 penjuru, warisan boleh menang dan memerintah sekali lagi. Kenapa? Saya bagi contoh Klias. Sekarang ini, Klias nama tempat tu. Saya cek dulu. Di Beaufort Yes. Klias di Beaufort. Sebelum ini, orang nama Isnen tu, YB Isnen tu, dia bertanding bawah UMNO. Bila kerajaan tumbang, dia melompat pergi bersatu. So maksudnya tradisi itu kawasan UMNO punya. Lawan dia masa itu adalah calon warisan. So maksudnya warisan kalah. Sekarang ini, apa yang berlaku, kawasan itu secara tradisinya kawasan kubu kuat PKR. Bila PRN ini, Isnen itu dikekalkan dengan nama Perikatan Nasional menggunakan title bersatu. Apa yang berlaku adalah si UMNO tak puas hati. Bila UMNO tak puas hati, dia nak lawan. Dia guna parti siapa? Parti Cinta Sabah. Sebab dia tak boleh guna nama UMNO. Watikah tak dapat. Parti Cinta Sabah adalah milik Datuk Lajim. Kalau dia bertanding itu masalah. So adik dia. So dia bertanding menggunakan Parti Cinta Sabah. So sekarang ni UMNO punya kekuatan sudah berpecah. Disokong PCS dalam masa sama Parti Cinta Sabah. Dalam masa yang sama, bersatu ni dah pecah UMNO. So lepas itu keadilan bertanding. Saya dengar warisan nak juga kerusi di situ. Tapi of course warisan tak bagilah. Ini antara kerusi yang warisan tak akan bertanding. Orang warisan ni pula nak bertanding juga. So dia akan guna logo bebas. So yang bebas tu kita tahu dia akan kalah lah. InsyaAllah. Isunya adalah boleh menang ke? Susah menang kalau PN guna bendera Barisan Nasional. Ini kawasan Beaufort. Saya sampai kat situ pun daripada KK drive lebih kurang dalam sejam, 2 jam lah, almost 2 hours. Bukan dalam pedalaman sangat tapi yalah 2 jam nak sampai. Maksudnya sekarang ni undi UMNO dah pecah, undi orang tu dah pecah. Yang bertanding PKR, logo yang dikenali adalah logo PKR. Saudara Haji Rahman. Haji Rahman akan bertanding di situ. So chances untuk menang bagi keadilan adalah lebih tinggi berbanding. Kenapa? Undi bersatu dan UMNO sudah pecah. So itu dalam keadaan yang kita nak. Apa yang saya nak beritahu, di seluruh Sabah sekarang ini, dalam UMNO tu pun bergaduh. Dalam UMNO bergaduh. Kenapa saya kata bergaduh? Sekarang ini Bung Mohtar lawan dengan Musa Aman.
Bung Mohtar lawan dengan Musa Aman. Kenapa dia lawan dengan Musa Aman? Sebab sekarang ini nama Musa Aman tak ada dalam senarai UMNO. Kenapa? Kononnya dia kata nak bagi Musa Aman jadi TYT kalau dia menang. Kalau dia kalah. Sebenarnya, gerakan Musa Aman adalah untuk menjatuhkan Bung. Gerakan Bung untuk menjatuhkan Musa Aman. So sekarang ini suka atau tidak mereka bergaduh sesama sendiri. Dalam masa yang sama, Perikatan Nasional bergaduh dengan Barisan Nasional. Mereka demand lebih kerusi. Sebab itu kita akan tengok nanti akan ada pertembungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Pening? Okey. Ada lagi. Dalam Perikatan Nasional pun akan bertembung. Parti Star dengan Parti Bersatu nak bertembung juga. So, Pakatan Nasional bertembung, dalam UMNO bertembung, dalam itu bertembung, dalam Barisan Nasional Perikatan Nasional pun bertembung. So, dalam mereka bertembung itu, tuan-tuan dan puan, janganlah warisan pun nak bertembung dengan Parti Keadilan. Tapi itu kawasan warisan, kita dah ambil warisan. Kau ambil 43 kerusi dah. Bagilah kita 7 tu, bukannya kita minta 41. Itu saya sebut tentang tamak tadi tu. Kan dah keluar dah perkataan tu. Nanti orang kata aku bantai tembak orang sendiri. Tak. Nak menang ke nak kalah? Itu je soalan saya. Soalan saya nak menang ke nak kalah? Bukan nak jadi YB ni. Kalau nak menang sekarang ini, jangan berlaku pertembungan. Di antara warisan dan keadilan, jangan berlaku pertembungan. Peluang tu dah ada. So lepas ini, kalau sekiranya kalah, jangan salahkan keadilan. Sebab sentimen yang berlaku sekarang ni on the ground berbeza. Lepas ni saya tahu, saya percaya ada 2-3 orang akan kontak saya. Iswadi janganlah tembak warisan. Iswadi jangan tembak warisan. Tak, saya jangan kata warisan. PKR pun saya tembak. Saya dah kata itu. Kalau langgar, langgar. Sebab apa saya kata nak kena langgar? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita kena faham. Sebelum ini bagi 8, 60 kerusi. Sekarang ini 73 kerusi, I bagi 7 je. Kenapa? Kenapa? Nah, pengurusi MPN siap boleh setuju keluar kenyataan akhbar pula tu. Apa nak ambil tindakan disiplin dengan saya? Silakan. Saya bukan ada jawatan apa-apa pun. Macam saya kata tadi lah, if you got nothing, you got nothing to lose. Saya nak buat macam mana? Saya nak lihat perubahan yang jelas. Ada yang kata, kita tolak Parti Melaya. Saya kata macam ni, tuan-tuan dan puan. Kalau kamu menang pun Sabah, nak bentuk kerajaan persekutuan, tak boleh Parti Sabah je. Parti Sabah tu kena bergabung dengan Parti Melaya juga. Nak jadi kerajaan persekutuan, kena gabung dengan Parti Melaya. Masa tu ada ke cerita Melaya tak Melaya? Ada keluar cerita Melaya tak Melaya? Tak ada kan? Kenapa masa tu tak keluar cerita Melaya tak Melaya? Sekarang ni keluar cerita Melaya tak Melaya? Parti Keadilan bukan Parti Melaya, dia Parti Nasional. Dia ditubuhkan 1999 dengan semua negeri. Seluruh Malaysia ada cawangan dan cabang untuk membentuk parti. The only party, bukan the only party lah. Parti Nasional, PKR, DAP, Amanah, Bersatu. Itu Parti Nasional. Parti Melaya, UMNO. Sebab Sarawak tak ada. Parti tempatan, itu banyaklah. Itu korang boleh sebut sendiri. Nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan? Kalau betul kita nak menang Malaysia, betul nak memerintah Malaysia, tak boleh parti lokal semata-mata. Kalau hanya kata, aku parti lokal, aku tak nak kerja dengan orang Melaya, selama-lamanya lah negeri kau akan jadi negeri pembangkang. Memanglah kau akan jadi negeri kerajaan di negeri kerajaan, di negeri itu. Tetapi sebagai negeri pembangkang, negeri kerajaan, negeri federal, di bahagian federal, engkau takkan dapat jadi kerajaan kalau tak bergabung dengan Parti Melaya. So masa tu baru tak cerita Parti Melaya ke? Tak payah cerita Parti Melaya. Sekarang ini parti kita Parti Nasional. Okey, nak kerjasama warisan? Boleh. Dan kita pun bukan nak bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sabah. Kalau kita bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sabah, buat apa kita letak 14 calon? Patut kita letak 60 calon bertanding. Kita nak Syafiee Apdal ataupun mana-mana wakil warisan menjadi Ketua Menteri Sabah. Tak ada masalah, kita setuju. Kita tak ada masalah, tak ada isu dengan perkara tersebut. Tapi kita minta 7 kerusi je lagi ekstra. Kita bukan minta 41 kerusi, 7 kerusi. Itu Sabah. Ini saya dah melepaskan kemarahan saya ni.
Saya tu lepas ni saya kena marah. Marahlah. Bukan saya tak biasa kena marah. Last sekali. Sekarang ini minit yang ke-29. Biasa saya live lebih setengah jam tapi malam ni dah hal sikit. So saya tak boleh live lama-lama. Cerita panas kita. Ini yang orang ramai nak dengar ni sebenarnya kan? Betul tak? Korang tunggu lama-lama ni sebab nak dengar cerita Azmin Semburit ni kan? Pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa lagu saya bertajuk Kartel 2.0 akan dirilis tidak lama lagi. Saya tahu tahun lepas saya cakap benda yang sama. Tapi tahun lepas sebab drama saya tak jumpa dia punya beat. Tahun ni dia jumpa. Drama saya pun tengok live ni saya tahu. Alhamdulillah saya suka beat. Saya buat jamming tadi. Beat yang menarik. Kartel 2.0. Kenapa kita lawan Kartel 2.0? Kenapa kita lawan Kartel in the first place? Inilah spesies manusia yang masuk Parti Keadilan untuk menyedut daripada dalam. Depan orang ramai cerita reformasi, cerita lawan rasuah, cerita lawan dengan penyelewengan. Tapi di kat belakang dia lah sakau lebih. Inilah golongan ni. Sebab itu bila ada satu, entah siapa nama dia Mamat tu kata, oh Iswardi pakai earphone je, tak mampu nak beli, lepak kat kedai Mamat. Ya, memang. Sebab aku adalah reformis miskin. Aku tak sakau duit orang, aku tak minta duit orang, aku tak curi duit orang. Sebab itu kami reformis miskin. Tapi kami nak rakyat kaya, kami nak rakyat senang. Kami nak rakyat yang tak menderita. Disebabkan oleh perangai-perangai orang macam ni. Panas saya cerita malam ini, saya telah ada satu dokumen. Bagi saya satu file. Dokumen ini. Ni dokumen dia. Kenapa tak tunjuk depan? Memanglah tak tunjuk depan. Tak boleh tunjuk depan. Memanglah ni dokumen dia. Tebal ni. Dalam ini, semua dokumen-dokumen berkaitan dengan salah laku Azmin Ali. Dan juga aham. Yang saya akan revealkan. Saya akan revealkan kalau sekiranya tidak ada orang yang kontak saya tidak lama lagi. Kredibel ke? Boleh pakai ke? Macam inilah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau siapa yang ingat kes Datuk, ada seorang YB di Sarawak, dah meninggal lah orang tua tu. Harta dia kena freeze oleh SPRM. Yang buat kerja tu saya lah. Yang kena freeze oleh SPRM, yang buat kerja lapor kepada SPRM tu saya lah. Saya kalau nak bawa kes, saya tak akan bawa kes melainkan saya betul-betul confirm ada dokumen. Ada orang kata sahih punya dokumen, bukan yang photostat tak main. Original signed dokumen berserta dengan akaun bank sekali. Dan kena ingat saya ada hubungan dengan Claire Brown Sarawak Report di London. Saya mungkin akan terancam nyawa saya ataupun mungkin akan kena saman. Tapi kalau saya dedahkan kepada Claire Brown, you see Claire Brown, you see I have documents for you by which I'm going to give you probably not so far distance into the future, by which I want you to publicize it to the public. And I want you to reveal to the public on the misconducts of Azmin Ali and the gangs and the gang on million of dollars, million of ringgit taken out. Ni jutaan, ratusan juta, ni bukan jutaan, ratusan juta punya. Mungkin membawa kepada bilion. Baru-baru ini tersebar dokumen mengatakan Azmin Ali ada ratusan juta akaun-akaun di dalam dan luar negara. Betul ke? Yang kamu tengok tu photostat. Yang kamu tengok tu photostat ni. Original document. Original document. So orang Azmin, orang Amir, please PM. Contact saya. Tak tahu nombor telefon saya? Tanya dengan Kartel Sarawak. Alah, takkan tak kenal Kartel Sarawak. Geng-geng Haziq juga kan? Geng-geng Haziq tu, Kartel Sarawak tu memang rapat dengan Haziq. Kalau tak silap aku, dia lah yang memperkenalkan Haziq kepada Azmin. Kalau tak silap akulah kan. Ini aku dengar je orang cerita, betul ke tidak, wallahualam lah. Minta nombor telefon aku. Jangan call, aku tak jawab telefon. SMS atau PM. Dan aku tak nak macai-macai Aku tak nak macam-macai. Kalau macam-macam yang kontak aku yang aku tak kenal, minta maaf, aku tak akan reply.
Aku nak sama ada Azmin sendiri ataupun yang ahem-ahem tu. Kalau macam-macam tak payah. Okey? So, apa dokumen tentang apa? Ratusan juta. Ni ramai yang menunggu dengan apa dokumen ni, nak cerita ke tak? Belum. Kita tak cerita malam ni tuan-tuan dan puan. Sebab aku bukan tak nak anaya Azmin. Kalau Azmin tu senang je aku nak anaya. Tapi sebab kita kata, jangan sampai orang yang kita nak tolong ni tak dapat apa. Dia dah habis banyak dah tuan-tuan dan puan. Kerana lintah-lintah darat, penyamun penyangak yang menggunakan baju keadilan reformasi masuk ke dalam tim PKR, konon-kononnya reformasi. Reformasi kepala bana engkau. Azmin Ali. Sebab itu aku suka dengan Azwan Ali. See my level. Dia walaupun gila macam tu, sekurang-kurangnya Azwan Ali taklah korup dan penyamun macam abang dia. Dia orang katalah macam-macam lah dengan bodoh lah, pondan lah, apalah. Sekurang-kurangnya Azwan Ali itu adalah manusia yang aku boleh kata tak susahkan hidup manusia lain. Dia susahkan hidup dia je, tapi tak susahkan hidup manusia lain. Macam Azmin Ali. Itu tuan-tuan dan puan. Hidup di dunia ni sementara. Aku lebih takut dengan Tuhan daripada lebih takut dengan manusia. Ada dah terima ugutan dah, nak pijak muka, nak bunuh aku, nak ada sebagainya. Nyawa aku di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kita kena ingat tu, nyawa aku di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Ditakdirkan aku mati, bagi aku percaya dengan janji Allah, syurga. Tapi ditakdirkan engkau mati, jangan minta aku selamatkan engkau dari neraka. Itu je. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita hidup jalan terus. Reformasi jalan terus. Dokumen ini saya tak akan revealkan malam ini. Alah, Iswardi tak reveal, kenapa Iswardi? Relax lah. Relax lah. Kenapa saya buat live sekarang ini? Saya nak bagi tahu, if anything happen to me, Azwan Ali pula. Azmin Ali. Azwan Ali tak ada kena-mana. Tapi kalau Azwan Ali nak PM saya, boleh. Silakan kita buat live sama-sama Azwan. Saya suka Azwan Ali. Saya juga tahu, ada semalam dia kata pasal Takiri punya kontrak projek dekat Turki, saya pun tahu. Saya tahu ada orang akan ambil part ini, insya-Allah saya pun tahu. Konteks saya. Saya bagi masa anda 7 hari untuk konteks saya. Bermula daripada hari ini 10 hari bulan, 18 hari bulan, 18 hari bulan, 7 hari ke? 11 lah, mula 11 tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 hari bulan. Kalau tidak ada sesiapa yang menghubungi saya, dokumen-dokumen ini akan pergi kepada pihak berkenaan. Ini yang 2 saya tunjuk, ada banyak lagi tu. Tak boleh nak angkat, banyak lagi. PM, WhatsApp, PM. Alah, bukan susah nak cari nombor telefon akulah. Saya paling benci pengkhianat dan paling saya benci pengkhianat dalam parti sendiri. Kartel-kartel 2.0 yang masih berternak dalam parti, ketahuilah, bangkai gajah takkan boleh tutup. Aku kenal siapa kamu. Aku kenal asal-usulmu. Sekian saja daripada saya malam ini. InsyaAllah eksklusif malam saya. Tunggu 17 hari bulan nanti. Kalau tak ada siapa kontak saya lah. Kalau ada, tak adalah 17 hari bulan tu kan. So sekian saja daripada saya. Seperti biasa. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.